Najibat Kos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay guys, so episod kali ni kita nak dengar perkongsian dari sahabat kita ni. Yang saya dengar dululah, dia ni seorang perawat Islam. Kalau kita dengar pasal-pasal perawat ni, confirm lah dia ada kisah dia. Kisah mistik lah. Mungkin dia pun sendiri kena kacau dan sebagainya kan. Wallahualam, kita tak tahu lah. Itu yang kita ajak dia pada hari ni. So, ini dia Ustaz Fakri. Okay, so Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. So macam mana? Okay. Inilah dia. So okay, so apa pengalaman Ustaz? Macam yelah dulu perawat Islam kan. So macam mana boleh minat dan bila start jadi perawat ni? Okay, apa punca nak jadi perawat Islam? Apa punca dia? Pengalaman dia lah. Okay. Saya kongsikan sikit Alright. Okay, Assalamualaikum semua. Kalau ikut pengalaman tu, kalau pada mulanya lah, saya merawat ni pada tahun 2022. Maksudnya dah selepas COVID lah. Jadi pada mulanya tu saya dipanggil oleh sahabat saya juga, dan dia pun perawat. Jadi saya join dia. So nak cerita apa lagi? Pun tak ada apa-apa lah, apa-apa je. Pun tak je. Okay, apa punca dia panggil tu sebab apa? Sebab pada mulanya dia tu cawangan yang baru dibuka. Jadi kami pun masa tu berdua je. Jadi berdua je. Yes, berdua je. Macam mana ada cawangan tapi berdua je? Dia sebab Najibat Kos. Alright, jadi saya lebih kepada just assist dia lah, bantu je. Bantu je. Yang betul yang macam kalau macam perawat tu kawan sendiri lah. Betul. Tapi yelah kalau macam walaupun jadi pembantu apa kan, tapi confirm macam kan yang berlaku kan. Betul. Okay. So kalau waktu time jadi perawat tu apa yang kalau cerita-cerita kalau orang kena kacau apa yang paling rasa waktu yang paling sepanjang rawat tu, yang paling ekstrim yang paling nampak macam orang ni paling teruk lah ni. Apa macam ni? Maksudnya paling teruk sampai dia masa tengah merawat tu, dirawat tu pesakit tu terbang macam terpelanting boleh ni kokok lah kan. Tercampak kat dinding kan. Macam banyak orang tu kan. Ada yang ada. Apa yang saya boleh kongsikan, kalau yang paling teruk lah sepanjang saya pengalaman di pusat rawatan tu, dia paling teruk lah sampai kena ada, maksudnya kita orang berdua je, tapi yang pesakit tu dia pesakit yang agak lama dia sakit yang agak lama. Jadi masa yang dia rawat tu dia mengamuk kira mengamuk sampai pada ada dalam situasi tu kita orang kena pegang sampai ahli keluarga dia pegang sekali juga, supaya kalau kita tak pegang dia boleh cakap lebih kuat lah. Sebabnya jadi macam itu, sebab gangguan dia kuat. Bila gangguan yang kuat kan, bila dirasuk kan, dia dah tengah baca ayat Quran semua kan, jadi benda tu macam marah jadi boleh dikatakan masa tu memang kerusi habis terbalik kerusi terbalik. Tapi sebab kita dalam bilik perawat bilik pesakit tu kecil tak besar pun. So nak kawal, nak pegang dia agak okey jugalah kalau mungkin kalau macam bilik yang besar mungkin tak, kiranya waktu berubat tu kursi terbalik semua. Kursi terbalik. Maksudnya dia dah berdiri kan, pesakit tu dah berdiri. Jadi saya pun tak pasti kenapa kan, sampai maksudnya kalau dah sampai macam gitu memang dia punya sakit dia kuat lah. Sakit yang agak lama lah. Jatuh sendiri pun semua. Sakit perempuan. Gila lah, serius lah. Itu paling kuat lah. Itu paling ekstrim lah tu. Tengok, cabaran orang nak rawat ni memang macam tu lah. Lagi, so jadi kalau macam kena kacau ke apa ke, confirm lah kan. Kalau macam dengar orang yang rawat-rawat ni, lepas tu mesti kena kacau kan. Saya cerita sikit Okay, boleh. Pesakit ni dia macam-macam style lah. Ada yang kita tengok bila datang
Contohlah dia datang, okey, sakit perempuan datang dengan suami dia. Okey, alright. Datang berdua, jadi bila kita tengok macam sihat tau. Oh, ya. Tetapi bila dah dirawat, dia akan berubah 360 darjah. Itu biasa berlaku lah. Kadang bila ada juga pesakit yang datang, dia datang dengan kursi roda, kan, datang dengan bertongkat pun ada juga. Kalau bertongkat tu asal tu? Itu dia tua ke ataupun memang sakit ke apa? Dia memang dah tua, sakit tua lah. Tapi dia ada juga penyakit lain lah. Saka? Bukan penyakit yang berkaitan dengan gangguan ni. Tapi dia ada juga, maksudnya dia bercampur lah. Allah. Kalau macam saka apa ada? Ada. Kalau saka macam mana? Saka ada, sihir pun ada. Itu. Kalau macam contoh orang yang kena sihir tu, kalau macam dengar kata macam kita boleh tahu siapa yang hantar. So, betul. Ya, macam mana nak detect tu? Nak detect tu. Kalau ikut pada, kalau contohlah pesakit tu kan, dia kira dah lama kan, dah lama sakit lah. Kira dah pergi berubat mana-mana pun masih lagi sakit kan. Masih lagi tak hilang benda tu. Tapi kod mana pun kita akan tahu juga siapa yang hantar. Contoh macam sihir kan. So kita akan tahu siapa yang hantar. So maksudnya kalau macam mana kita nak tahu? Daripada ni lah, daripada perawat lah sendiri. Perawat lah yang akan ceritakan. Tapi dari segi secara detailnya, apa cakap, just kita pesakit tu tahu, tapi secara detailnya tidak boleh cakap. Kita nak kena pasti lah. Macam mana daripada segi starting dia hantar macam mana punca dia. Tapi biasanya kalau sihir ni dia tak lari dah daripada asal dengki kan. Macam saka pun dendam. Itu confirm kan. Confirm. Macam saka tu pernah ubat tak? Saka? Pernah juga ada. Macam mana saka ada, santau ada. Kalau macam lepaskan saka tu, ada nampak apa-apa tak? Waktu dah berubat tu ke, ada nampak something? Kalau ikutkan tak ada lah. Tak ada lah, tapi dia punya saka tu dia memang dalam badan dia lah waktu tu. Ya, betul. Dalam badan dia. Okay guys, nampak pengalaman perubatan Islam boleh ni guys. Boleh sikit. Sampai yang dia berubat tu, terus cerita balik. Ustaz Fakri cerita balik dia berubat. Orang tak tahu lah kerusi, tapi kerusi tu jatuh sampai benda-benda barang tu jatuh sendiri. Energi dia kuat kan. Ya, betul. Energi dia kuat. Pengalaman ni guys. Okay, so tak adalah. Apa-apa kalau macam nak tahu tentang perubatan Islam, boleh komen kat bawah tu, boleh. Kita boleh tengok. InsyaAllah. Kita Ustaz Fakri boleh jawab lah. InsyaAllah kita akan tanya dia lah sebagainya. Alright. So nanti kita jumpa next episode. InsyaAllah kita akan jemput lah siapa-siapa yang nak share dan sebagainya. Koko Ustaz Fakri nak share lagi pengalaman dia. Koko ada lebih lagi, kita pergi ke next episode insyaAllah. Alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.